Tapi Allah menceritakan kisah-kisah supaya umat Islam, Nabi dan juga umat Islam tu akan tetap teguh dengan akidah kebenaran dan mereka akan mencapai kejayaan suatu hari nanti. Suatu hari nanti itu wallahu alam lah. Bila? Kalau zaman dahulu tu mereka tak tahu bila akan menang, wallahu alam. Kita dah tahulah dia punya perjalanan hidup Nabi macam mana. Nabi mendapat kejayaan selepas daripada zaman Madinah, Fathu Makkah. Itu kemuncak kepada kejayaan. Masa sekarang pun macam-macam yang kita dengar kan, umat Islam di China, umat Islam di Rohingya, umat Islam di Syam, di Syria, di Palestin, yang mereka ni dibunuh ataupun diseksa. Mana-mana yang umat Islam minoriti, maka di situ mereka berhadapan dengan suatu keadaan yang sukar dalam keadaan mereka minoriti. Tapi kalau umat bukan Islam berada dalam keadaan minoriti di tempat orang Islam, mereka tidak ada masalah. Contohnya kita kata di Malaysia lah, di Malaysia umat bukan Islam tu berapa sangat je. Kalau di Kelantan, orang Kelantan ada kat sini. Orang Siam tu berapa? Tak sampai kita kata dalam puluhan ribu lah yang ada di sekitar Tumpak, di sekitar Wakaf Baru, kawasan-kawasan tu lah, kawasan-kawasan Pasir Mah, Kelantan Panjang. Bilangan mereka dalam puluhan ribu je. Tapi mereka hidup dengan aman, boleh hidup dengan damai, buat tokong, buat wak tu besar-besar je. Kalau awak pergi ke Tumpak tu, dekat rumah saya pun ada satu. Wak yang Buddha tidur. Pergi ke kampung Jambu. Dulu orang Kelantan panggil kampung Beruk. Nak marah kepada orang Siam tu nama nak kampung Beruk. Tapi diubah oleh Tok Guru, nama kampung Jambu. Kampung Jambu tu ada wak yang besar. Wak yang besar, Buddha dalam keadaan berbaring. Dan dia dikunjungi oleh pelancong-pelancong. Sebab tu di dekat dengan kampung saya tu ada cabang 4. Cabang 4 tu adalah kedai-kedai, ada kedai yang jual cenderamata. Siapa nak beli cenderamata tu? Yang beli tu adalah pelancong-pelancong. Yang jarang-jarang lah, adalah kadang-kadang tu yang sampai, yang pergi nak melawat. Okey, di Tumpak pun sama, ada yang Buddha berdiri. Berdiri ada, tidur ada, duduk ada, macam-macam ada kan. Tu di tempat Buddha, masyarakat Buddha yang minoriti. Tapi umat Islam minoriti di tempat mereka, seperti di Myanmar tadi tu, macam-macam yang dihadapi oleh umat Islam kat sana. Jadi dengan membaca kisah-kisah ini, ini insya-Allah akan menguatkan hati dalam keadaan kita diseksa. Kita tidak berhadapan lagi dengan ancaman-ancaman sedemikian. Tapi bagi sahabat-sahabat kita, bagi umat Islam tempat-tempat tadi tu, mereka bukan setakat macam-macam lah penyiksaan yang dilakukan oleh orang bukan Islam kepada mereka. Jadi benda-benda yang boleh menguatkan hati mereka adalah dengan membaca kisah-kisah, melihat kepada apa yang berlaku pada mereka pada hari ini juga telah berlaku kepada umat-umat terdahulu, sahabat-sahabat terdahulu, sampai ada yang mati, ada yang macam-macam lah. Jadi itu ada. Dan sebut bahawasanya dia boleh menguatkan hati Nabi, sahabat, bahkan orang-orang yang berada dalam keadaan-keadaan ditekan. Umat Islam yang sedang ditekan pun, insya-Allah dengan dia menghayati kisah-kisah ini boleh menguatkan hati mereka.
Wa dzalika anna ar-rasul hina yakhbiruhu Allah bima jara lil anbiya alaihi wassalatu wassalam min qablihi ma aqwamihim yaslu qalbahu wa yatajaddada azmahu fayasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Yang mana mereka dapat bersabar. Okey, yang kedua, idahu ususud da'wah ila Allah Ta'ala wa ishtiraku kullul anbiya fiha. Yang kedua, kisah-kisah ini menjelaskan tentang asas-asas dakwah kepada Allah Ta'ala dan ishtirak kullul anbiya fiha. Dan semua nabi-nabi, dakwah mereka berpaksikan kepada asas yang sama. Banyak ayat-ayat Quran sebut tentang perkara ni. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Ini asas dakwah kepada nabi-nabi yang terdahulu. Dan kami tidak mengutuskan daripada rasul-rasul yang sebelum daripada engkau wahai Muhammad, kecuali kami wahyukan kepadanya annahu la ilaha illa ana, bahawasanya tidak ada Tuhan yang disembah kecuali aku, maka hendaklah kamu menyembahku. Ini menyembah Allah lah. Falaisa hunaka din ghairul Islam. Dan di sana tidak ada din, tidak ada agama selain daripada agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Jadi dengan kita membaca kisah-kisah umat-umat terdahulu, nabi-nabi terdahulu, kita dapat mengetahui asas-asas dakwah yang telah yang berlaku kepada umat, kepada nabi-nabi yang terdahulu. Okey, yang ketiga, takkid sidqul anbiya as-sabiqin alaihimussalam. Yang ketiga, sebagai takkid, menguatkan kebenaran nabi-nabi yang terdahulu. Nabi-nabi terdahululah. Al-Quran menjelaskan kerasulan mereka, kenabian mereka, kebenaran mereka. Kebenaran itu maknanya mereka tu memang telah menyampaikan ajaran Islam ataupun menyampaikan risalah Allah tu kepada kaum-kaum mereka. Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Siapa menjadi saksi? Kita yang menjadi saksi. Sebab umat-umat terdahulu, apabila mereka berada di hadapan Allah, mereka akan dakwa kepada nabi-nabi mereka. Mereka kata nabi-nabi mereka tidak sampaikan kepada mereka. Jadi Allah tanya kepada nabi-nabi tersebut. Maka saksinya siapa? Saksinya adalah kita, umat Nabi Muhammad, yang Allah ceritakan kisah-kisah nabi-nabi. Contohnya Nabi Nuh tadi tu, yang berdakwah kepada kaum mereka dalam tempoh 950 tahun. Tapi umat Nabi Nuh masih lagi kata Nabi Nuh tidak menjalankan tugasnya. Jadi saksinya adalah kita. Falaisa li ahadin an yashukka fi nubuwwatihim walidha kana al-iman bir-rusul min arkanil iman limaji'atihi an tariqul Quran al-mutawatir. Jadi kita beriman kepada nabi-nabi terdahulu merupakan satu rukun iman. Kita kena percaya, wajib percaya kepada nabi-nabi yang terdahulu. Nabi-nabi yang disebutkan namanya dalam Quran, kita kena percaya kepada mereka, beriman kepada mereka. Mereka adalah nabi-nabi yang Allah utuskan kepada kaum-kaum tertentu. Yang keempat, izhar sidqur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Maksudnya dengan Allah Ta'ala mendatangkan kisah di dalam Al-Quran ini boleh menjelaskan, menzahirkan kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Maksudnya Nabi ni tak tahu baca, tak tahu menulis. Allah jadikan Nabi tu tak tahu baca, tak tahu menulis. Jadi macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi boleh mengetahui cerita-cerita umat-umat terdahulu, cerita-cerita nabi-nabi terdahulu. Sedangkan Nabi tak pernah belajar daripada orang Yahudi. Nabi tak pernah belajar daripada pendeta-pendeta Yahudi. Tapi Nabi boleh membaca ayat-ayat Quran yang menjelaskan tentang kisah-kisah yang berlaku kepada umat-umat terdahulu.
yang banyaknya kisah-kisah itu berlaku kepada Nabi-Nabi daripada keturunan Bani Israel. Dan apa yang Nabi sebutkan itu sama kitab-kitab samawi yang lain. Okey, yang kelima. At-tahdid wal wa'id lil kuffar wal izzah wal i'tibar lil mu'minin. Yang kelima adalah kisah-kisah yang ada dalam Quran itu memberi ancaman, memberi khabar yang tidak baik kepada orang-orang yang kufur kepada Allah, kepada orang yang tidak beriman kepada Allah, bahawasanya mereka akan mendapat siksaan yang pedih di hari akhirat nanti. Bagaimana yang berlaku kepada umat-umat terdahulu. Manakala bagi orang Islam pula, orang yang beriman kepada Nabi Muhammad, mereka akan, jadi kita akan mendapat diberi janji yang baik dengan kita mengikuti Nabi dengan baik, kita mengamalkan Islam yang baik dalam kehidupan kita. InsyaAllah sekiranya kita meninggal, kita akan diberi dengan balasan yang baik. Okey, ini adalah tentang ada satu lagi. Al-qissah darbun min durubil adab yasri ilaihi sam'u. Yang tadi, yang saya jelaskan tadi. Kisah ini satu bentuk daripada bentuk sastra yang boleh menarik perhatian pendengar. Kita pun selalu baca novel. Kita selalu baca cerpen. Itu salah satu bentuk sastra lah. Dan juga kita melihat filem-filem penceritaan dengan kisah ni, dia mungkin lebih cepat, lebih mendalam dari segi signifikan dia. Tengok filem tu ada message yang tertentu, message yang baik akan melekat di dalam minda kita. Message yang baik itu. Kalau message tu jahat, yang tak baik, tengok filem-filem yang tak baik lah, contohnya yang macam-macam lah kalau sekarang ni, filem lucah ke apa ke, akan terlekat dalam minda kita dalam tempoh yang lama. Kerana kita buat benda yang dapat benda yang tak baik yang melekat dalam diri kita. Begitu juga dengan kisah-kisah. Kita dengar kisah-kisah, kita tahu kisah-kisah tu, kita dapat pengajaran yang baik daripada kisah-kisah tersebut. Okey, itu adalah tentang apa tadi, mengapa Allah datangkan kisah-kisah di dalam Al-Quran. Yang terakhirnya adalah kelebihan kisah-kisah. Apa mazaya al-qissah Al-Quran, apa kelebihan kisah dalam Al-Quran. Kelebihan yang pertama, kisah dalam Quran ini rabbaniyatul masdar. Maksudnya apa? Maksudnya sumbernya sumber ketuhanan. Kisah ini sumbernya adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sumber kisah ni. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi apa yang ada dalam Quran ni sumbernya daripada Allah. Okey, yang kedua, mutabaqah al-waqi' was-sidq wa annaha haqiqah la khayal. Yang kedua, kisah ini sesuatu yang betul-betul berlaku. Kita tak perlu ragu, kita tak perlu syak lah. Kisah ni, kisah yang ada dalam Quran ni memang betul-betul terjadi. Contohnya seperti kisah Ashabul Kahfi tadi yang saya ceritakan tadi. Dia betul-betul berlaku. Manusia fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Pemuda-pemuda, remaja-remaja yang mereka itu ditidurkan oleh Allah dalam tempoh yang lama, dalam tempoh 300 tahun. 300 tahun tempoh mereka tidur. Itu betul-betul terjadi. Allah ceritakan mereka tu bukan mati, mereka tu bukan dicabutkan nyawanya, tetapi mereka tu ditidurkan, masih bernafas. Mereka bergerak
mereka berbolak-balik ke kiri ke kanan dalam tempoh 300 tahun itu, mereka tidur tu, gua mereka itu ditembusi dengan cahaya matahari. Ditembusi dengan cahaya matahari dan tubuh mereka tu berbolak-balik kanan ke kiri, kiri ke kanan, seperti orang tidur lah, orang tidur. Orang tidur ni dia tak statik. Kita tidur, sepanjang malam kita tidur, cuba tengok kita tidur tak boleh lah. Orang tengok kita tidur. Kalau kita tengok kepada orang tidur tu, dia akan berbolak-balik ke kanan, ke kiri. Yalah, dia akan macam tu. Allah ni dalam surah Kahfi tu. Wa tarasyamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim zatal yamin wa idza gharabat taqriduhum zatal shimal wa hum fi fajwatin minhu. Jadi mereka tu mendapat cahaya matahari. Mereka akan tengok, bukan mereka akan tengoklah. Kalau duduk di tempat mereka tu akan dapat lihat matahari tu. Matahari tu dia naik, jatuh. Jadi cahaya matahari tu dia kena kepada mereka. Jadi badan mereka tu tidak lusuh ataupun tak mati lah. Tu keadaan mereka tidur. Wa darabna ala azanihim. Dan telinga mereka tu ditutupi. Jadi orang tidur ni, kalau nak tidur yang nyenyak, tutup telinga biar tidak dengar. Jadi sekiranya kita tidur dalam keadaan tidak bising, insya-Allah kita akan mendapat tidur yang nyenyak. Kalau tidur dalam keadaan bising, dekat dengan jalan raya, kereta duk pergi mari, ataupun dia macam-macam bunyi lori lah, bunyi motor, dia tidur tak nyenyak. Jadi Allah tidurkan Ashabul Kahfi tu sangat nyenyak kerana Allah dah sebut fadarabna ala azanihim. Macam ditekan telinga mereka tu, dipukul ataupun macam ni lah, mereka tak boleh mendengar. Dan mereka tidak didatangi oleh sesiapa pun dalam tempoh 300 tahun tu. Orang nak pergi ke tempat mereka tu timbul perasaan takut. Tu ada dalam surah Al-Kahfi tu. Dalam keadaan orang nak pergi tu takut, jadi takut. Wallahu alam lah, Allah datangkan sifat ketakutan kepada orang yang nak pergi ke gua mereka. Tu cerita Ashabul Kahfi. Boleh tengoklah cerita ataupun boleh baca cerita tersebut. Okey, kemudian al-ikhtiyar lil izzah wal ibrah. Yang ketiga, kisah tersebut adalah sebagai ikhtiar lil izzah wal ibrah. Maknanya kita kena ambil pengajaran. Kisah yang Allah datangkan dalam Quran itu adalah untuk kita mendapat pengajaran. Bukan Allah sengaja ceritakan untuk jadi fakta, bukan. Sebab sejarah ni kita belajar fakta-fakta yang berlaku, apa kejadian yang berlaku, apa faktor yang berlaku. Tapi dalam Quran tu benda tu taklah penting sangat. Yang pentingnya apakah pengajaran kepada kita tentang namanya, nama siapa, berlaku kat mana, tak tahu pun tak apa. Yang pentingnya kita dapat pengajaran daripada cerita tersebut. Apa pengajaran, mesej yang Allah nak sampaikan. Dan yang terakhirnya al-i'jaz. Satu lagi. Al-i'jaz maksudnya kelebihan kisah juga sebagai suatu bentuk kemukjizatan. Kisah sebagai satu bentuk kemukjizatan. Macam tuan tadi lah. Nabi tahu, Nabi boleh baca sesuatu kisah tu. Nabi boleh sebut satu kisah tu, tanpa Nabi belajar daripada mana-mana orang. Itu satu bentuk kemukjizatan yang Allah berikan kepada Nabi. Okay. Kemudian yang kelima, kisah ni diulang-ulang. Dalam Quran, banyak juga kisah-kisah yang Allah ulang-ulangkan. Di dalam ayat yang lain. Kisah Nabi Musa contohnya, kisah Maryam, kisah Nabi Sulaiman, kisah Nabi Daud dan sebagainya, banyak pengulangan dalam
surah Al-Anbiya contohnya, dalam surah Al-Ankabut, dalam kisah Nabi Nuh contohnya, ada dalam surah Al-Ankabut, ada dalam surah Nuh, ada dalam surah-surah yang lain. Jadi diulang-ulang. Setengah kisah lah. Bagi setengah kisah itu ada juga yang hanya disebutkan pada satu tempat. Kisah Nabi Yusuf contohnya, tidak ada dalam surah lain kecuali dalam surah Yusuf sahaja. Itu adalah keistimewaan kisah-kisah yang ada di dalam Quran, juga dalam bentuk pengulangan. Okey, itulah untuk tajuk kisah, setakat itu sahaja. Lepas ni kita akan bincang pula tajuk Al-Isra'iliyat. Ada apa-apa soalan tentang tajuk ni?